Daun kering ataupun benda-benda kesat lah yang dia jumpa. Jangan kita ambil daun yang macam mana sekejap Ustazah ambil sekejap. Daun yang ni. Daun yang ni kalau daun yang baru dia tak kesat kan. Kalau daun yang macam ni dia tak kesat. Dia tak kesat, dia licin. Yang ni lain. Dia bunyi. Kalau yang bunyi tu bunyilah. Kalau yang daun kering, daun yang baru dia tak kesat. So kita boleh menggunakan daun yang kering. Lebih afdal lah. Lebih afdal sebab memang istinja kita kena sapu ataupun kita membersihkan kubur dan lubuk kita ataupun najis dengan menggunakan air dan bahan dan alat-alat yang kesat. Supaya najis tu bila kita sapu dia melekat, betul-betul melekat dekat alat yang kita guna tadi, seperti daun kering, batu. Okey, semua dah faham kan macam mana? Ustazah dah bagi contoh macam mana keadaan yang perlu kita buat, apa yang kita perlu buat bila dah tak ada air, nak basuh kencing, nak basuh buang air besar kan, nak basuh najis tu lah dengan bersih. Okey, anak-anak murid Ustazah sekalian, kita teruskan dengan tajuk istinja kita. Dengan Ustazah nak tunjukkan, kita dah tahu kan apa itu istinja, apa hukum dia, macam mana kalau kita tak ada air kita boleh guna apa. Kita dah tahu dah. Kita dah boleh guna alat-alat istinja, kita dah kenal alat-alat istinja apa. So hari ni Ustazah nak tunjukkan macam mana kita nak menggunakan benda-benda kesat untuk membersihkan najis kita. Contohlah Ustazah dah bawakan Didi. Siapa kenal Didi? Didi and Friends. Didi and Friends Ustazah bagi contohnya ni kan. Ni anggap je ni contoh lah pengumuman kita kan. Pastikan najis kita tu sebelum kita istinja kita bersihkan, pasal najis kita tidak berceceran lah. Tidak berceceran di peha, di betis kan. Biar betul-betul kita jangan ni. Okey. So seperti sebelum tu kita kena tahu macam mana cara untuk beristinja, iaitu kita menggunakan batu. Saya tunjukkan batu untuk hari ni. Contohnya batu ni kan, kita tengok semua ni contoh punggung kita lah. Ada tempat keluar najis, tempat keluarnya najis iaitu kita menggunakan batu. Okey, ni cara nak istinja dengan betul. Kita ambil batu satu. Kalau 3 batu, kita jumpa 3 batu, kita sapu gini. Kita sapu, kita letak 2, kita sapu, kita buang. Dan yang ketiga, kita sapu, kita buang. Boleh tak kita gunakan batu yang sama? Tak boleh. Kita kena ambil batu yang lain sekiranya kita tak yakin yang kita sapu tadi dah bersih. Dan kita ambil batu yang ketiga, kita tambah 2 lagi jadi 5. Batu yang keempat kita sapu, dan batu yang kelima kita sapu sekali lagi hingga hilangnya bau, hilangnya warna dan rasa. Rasa tu macam mana? Hilangnya rasa bukan kita rasa letak dalam mulut, tapi kita mana kita nak tahu diyakini bersih tu dengan rasa, iaitu kita rasa dengan tangan kita. Kalau kita rasa tangan tu dah okey, dah tak ada apa-apa dekat tangan tu, bersih lah tu. Tak ada bau, tak ada apa-apa bila kita bersih. Batu ni atau bahan-bahan lain, atau kalau batu kita ambil ganjil. Contoh nombor ganjil nombor 3, nombor 5 ataupun nombor 7 dan seterusnya. Okey, itulah
cara-cara untuk kita beristinja. Yang penting kita kena yakin yang kita beristinja tu bersih. Dan kita boleh bawa untuk solat. Untuk solat lah, untuk dibawa solat. Kita dah yakin dah kita dah bersih menggunakan batu tadi. Kalau 5 biji batu, 5 biji batu kita tak yakin lagi bersih, kita tambah lagi 2 jadi 7. Tapi kita kena guna nombor ganjil lah, 3, 5, 7 dan seterusnya. Okey, semua dah faham kan macam mana cara-cara untuk beristinja. Okey, sekarang Ustazah akan bagi 2 kumpulan. Kita akan buat aktiviti dalam kumpulan. Seronok ke? Seronok kelas? Okey, semua dah seronok kan? Semua dah teruja kan? Apa aktiviti yang Ustazah akan lakukan untuk hari ni? So Ustazah akan bagi 2 kumpulan. Kumpulan 1 10 orang dan kumpulan 2 10 orang. Untuk dalam kumpulan ni, okey, dengar baik-baik apa yang Ustazah bagi tahu. Okey, untuk 2 kumpulan ni Ustazah akan bagi salah satu alat istinja. Contohnya itu Ustazah kumpulan 1 contoh. Ustazah tak bagi lagi. Contohnya batu Ustazah bagi kumpulan 1, kumpulan 2 Ustazah bagi daun kering. So daun kering dan batu ni Ustazah akan tunjukkan. Ustazah nak bukan Ustazah tunjukkan, kamu yang akan tunjukkan macam mana penggunaan batu dan daun kering untuk beristinja. Okey? So dalam kumpulan dia tu salah satu nanti lepas dah berbincang, Ustazah nak minta murid-murid semua berbincang dalam ahli kumpulan masing-masing macam mana kita nak gunakan batu ni. Adakah kita nak guna batu 21 ke, kita nak guna berapa 10 batu ke, 14 batu ke, 14 biji batu ke, ataupun daun kering juga sama juga macam mana kita nak gunakan daun kering untuk beristinja. Okey, semua dah sedia ke? Okey, Ustazah dah pasti kan? Semua dah excited kan? Muka dah excited, muka dah teruja ni nak buat aktiviti dalam kumpulan. Betul tak? Okey, seterusnya. Okey dah. Ustazah nak semua duduk dalam ahli kumpulan masing-masing. Tak kisahlah, Ustazah tak nak pilih untuk kamu lah. Kamu lah nak pilih siapa-siapa dalam ahli kumpulan kamu. Yang penting Ustazah nak yang campur-campur lah, tak nak perempuan, geng-geng perempuan, yang lelaki geng lelaki. So ada yang lelaki, ada yang perempuan. So boleh berbincang sama-sama macam mana alat-alat istinja kita nak gunakan alat-alat istinja yang Ustazah bagi tadi. Okey, bagus semua. Okey, anak-anak murid Ustazah, kita dah habis buat perbincangan, kita dah habis buat demonstrasi kan. Semua bagus semua. Ada yang tak faham, ada yang faham, ada yang sedikit keliru macam mana kita nak buat beristinja. Tapi tak apa, tu kita dalam proses pembelajaran. Okey, baik kelas. Okey, sekarang Ustazah nak panggil satu wakil murid untuk tunjukkan amali istinja menggunakan batu. Okey, siapa nak? Okey, saya nak Aiman. Hafiz Aiman. Di sini Aiman. Tunjuk macam mana nak. Kita tengok sama-sama macam mana Aiman buat cara-cara beristinja menggunakan batu. Okey, boleh Aiman? Boleh? Okey, boleh. Okey. Macam mana? Tunjuk dekat kawan-kawan. Gitu lagi. Ambil batu lain kan? Okey, bagus. Okey, semua tepuk. Okey, bagus Aiman. Terima kasih Aiman. Okey, Aiman boleh masuk.
Okey, sebelum kita menamatkan pelajaran kita hari ini, Ustazah akan bagi satu lembaran kerja untuk buat di rumah. Nanti keesok hari Ustazah akan mintalah untuk mengetahui kefahaman dan pengetahuan kamu semua tentang tajuk istinja yang kita belajar hari ini. Okey. Okey, Ustazah nak semua bagi tepukan untuk diri sendiri kerana buat yang terbaik untuk pembelajaran hari ini. Okey, semua tepuk. Okey, baiklah anak-anak Ustazah. Kita dah faham apa itu istinja. Kita dah tahu apa alat-alat istinja yang kita boleh gunakan selain air. Macam mana kita dah tahu cara-cara untuk beristinja menggunakan bahan-bahan kesat. Dan kita dah tahu macam mana kita dah tahu cara untuk beristinja dengan betul. Okey, sekarang kita dah di akhir pembelajaran. Suka kan? Sebab dah kelas kita dah nak habis kan? Betul tak? So untuk kali ni Ustazah nak mau tahu bahawasanya hukum istinja ialah wajib. Kenapa ia wajib? Sebab kita sebabnya kenapa wajib? Sebab kita nak solat kan, kita mestilah dalam keadaan bersih dan kita perlu menjaga kebersihan di diri supaya kita tak terdedah dengan pelbagai penyakit, tidak terdedah dengan pelbagai kuman yang akan masuk dalam badan kita yang boleh membuatkan kita sakit lah. Kita jatuh sakit, kita tak sihat. So dengan istinja ni kita dapat menjaga kebersihan di diri kita. Okey, Ustazah habiskan dengan pembelajaran kita untuk hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, semua baca doa dan tadah tangan dan baca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Nanti kita jumpa lagi anak-anak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidah binti Cik Mak Rani. Nombor matri L20211101128. Di sini hari ini saya akan membuat sedikit refleksi pengajaran berdasarkan rakaman video pengajaran mikro tempoh hari. Saya akan membuat refleksi untuk hasil pengajaran dan pembelajaran PDP, iaitu saya terdapat berdasarkan lembaran kerja yang saya bagi kepada murid-murid bahawasanya murid-murid tiga orang murid yang tidak mencapai objektif pembelajaran, yang mana tiga orang murid ni tidak dapat mengenal pasti mengenal pasti alat-alat beristinja. Ada yang memilih plastik ataupun benda-benda yang licin untuk beristinja, untuk inilah bahan-bahan licin untuk beristinja. So daripada kelebihan yang saya dapati, murid-murid dapat melihat, mengetahui
bahan maujud. Apa yang saya bawa dalam kelas, mereka tahu. Alat-alat ni lah yang perlu yang perlu buat. Alat-alat ni diorang tahulah, maksudnya bila kita bawa benda-benda bahan-bahan maujud ni, diorang boleh faham, boleh tahu benda-benda alat-alat istinja yang betul untuk menggunakan untuk beristinja jika selain daripada air. Jika keadaan air, murid-murid ni boleh menggunakan bahan-bahan kesat untuk beristinja, untuk membuang najis pada kubur dan dubur. Okey. Dan kelemahannya dalam pengajaran dan pembelajaran saya, dalam pengajaran mikro yang dalam rakaman video itu tersebut, saya dapati kelemahannya iaitu saya kurang membuat aktiviti dalam kelas, yang mana mereka ni, murid-murid ni tidak berminat terhadap penerangan terlalu panjang, just duduk dan dengar dan bagi respon. So untuk PDP seterusnya, saya akan membuat pelbagai aktiviti yang menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran dalam kelas, supaya mereka ni tak bosan, dan mereka ni tidak boring, tak bosanlah untuk mendengar, untuk meneruskan, untuk mengetahui, untuk memahami isi pelajaran yang diajar oleh guru. Okey, dan 3 orang yang tadi, yang saya dapati 3 orang yang tidak mencapai objektif pembelajaran. Sebelum saya meneruskan pelajaran, mata pelajaran ataupun pelajaran yang seterusnya, saya telah memberi mereka ujian pengukuhan untuk mereka yang kurang dalam bab istinja. Okey, baiklah, itu sahaja. Dan dari segi penambahbaikan dalam PDP saya akan menyusun rancangan pengajaran saya mengikut masa yang ditetapkan, dan mempelbagaikan aktiviti-aktiviti yang menarik di dalam kelas. Okey, itu sahaja dari saya untuk refleksi pengajaran rakaman video mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.